sedikit kekuatan diberi oleh Allah untuk duduk dalam majlis yang baik, berada dalam kawan-kawan, kawan-kawan yang baik, yang sama-sama nak berubah. Semoga Allah terus beri kita kekuatan. Kalau saya dengar tak? Dengar muzik. Dengar muzik di mana? Tak ada suara siapa tadi tu. Itu saya punya background singer. Dia cari arahan, dia sering nyanyi, dia nyanyi juga. Biola. Okey, muka berapa? Wah. 44 Ustaz, 44 baris kedua dari bawah. Ada wah. Sekarang ni kat mana? Kat rumah ke kat Lontong King? Rumah Ustaz. Ingat mau dengan minum. Dan setengah itu bawah. Bawah sekali nombor 2 daripada bawah dan memelihara ia akan harta suami. Dan setengah daripada adab yang lazim dengan ni, dengan perkataan ni. Adab ni melahirkan apa? Kesan daripada adab ialah bukan. Adab mengenai apa? Sabri? Bukan. Berkat. Yes. Dia good. Yes. Dia good. Berkat. Adab ni melahirkan berkat. Kalau berada dengan guru, ilmu tu berkat. Kalau berada dengan guru, tak kira lah cikgu ke, cikgu sekolah ke, apa ke. Adab ni, dulu guru cakap apa berkat ni, dia lahir daripada perut adab. Berkat ni, dia lahir daripada perut adab. Sebab tu nak kena tahu adab. Belajar adab gini, adab gitu. Lepas tu jangan belajar dalam keadaan tidak pakai tudung dengan kuliah online. Ni guru-guru yang sebut ni. Jangan tak pakai tudung walaupun tak pakai kamera. Duduk elok-elok kalau sihat. Jangan baring-baring. Faham Jangan terlentang-terlentang. Jangan letak handphone sini, baring atas tilam. Kalau tak sihat apa? Kalau sihat jangan buat. Kenapa? Dikatakan tidak mengikut adab, maka ilmu tu tak berkat. Bila ilmu tak berkat, dia tak mendorong kita berubah. Ilmu yang berkat, dia mendorong kita berubah. Sebab nama berkat itu juga, apa makna berkat ni? Apa makna kita sebut berkat dia apa ni? Kebaikan yang bercambah. Kebaikan yang bercambah. Jaga-jaga ilmu ni boleh buat kita sombong. Sombong ni Rasulullah kata, walau ada sebesar biji sawi dalam hati manusia, maka dia diharamkan untuk syurga. Kalau untuk syurga, dia tahulah untuk mana. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Lepas tu, bila dia kata ni, adab yang lazim. Lazim apa? Lazim apa? Biasa. Yang common. Yang selalu patutnya orang perempuan buat. Kasih sayang dia atas kelakuan suami dia. Suka apa suami suka, tak suka apa suami tak suka. Gembira bila suami dia gembira, bersedih bila suami dia bersedih. Sama juga kita dengan isteri kita lah. Isteri kita gembira, kita gembira. Selagi benda tu tak langgar syariat. Dia seronok je kawan-kawan dia perempuan, dia cerita. Dia ajak kita main teman. Walaupun kita tak ada kawan nak berbual, tengok orang perempuan tu datang seorang, tak bawa suami. Dan ada pula bawa suami tu jadi bisu, tak kerti nak cakap. Tanya, bang kerja mana bang? Bukan kerja mana, dia jawab. Tu dah. Tak boleh berbual lah ni. Sihat bang? Ini suami, kata contoh suami kawan kita ni. Kawan kita sibuk berbual dengan kawan dia perempuan. Adalah 2-3 orang suami bawa. Apa khabar bang sihat? Jawab apa hat cuma dia berbual. Tak kerti nak berita. Itulah watak masing-masing kan. Tapi kita tengok si kita happy.
Tak apalah, kita tunggulah. As long as dia happy, kita happy. Dah. Lagi jangan happy benda berusaha lah. Benda harus, benda boleh, nak jumpa kawan, nak cerita, jangan mumpat cukup dalam tu. Itu yang kena hati-hati. Dan memelihara ia akan harta suaminya. Nak bagi apa-apa, nak kena beritahu lah. Nak bagi apa-apa, kena beritahu. Kecuali benda tu cepat rosak yang kita dah belajar dulu. Jaga harta suami ni. Jaga. Sama ada suami dia hadir atau gaib. Sama ada suami dia hadir atau gaib. Dia mesti ada kasih sayang pada kelakuan suami dia dan pada jasad suami dia. Dia mesti ada rasa kasih. Itu adab. Sebab tu, ada suami, tak boleh ada orang lain dalam hati kita. Tak orang lain hati kita. Senang cakap kekasih lah, payah menolak cakap. Kekasih gelap. Tak boleh ada orang lain dalam hati kita. Kita tak boleh miss somebody else. Miss somebody else, faham tak? Satu hari tak dengar suara dia, kita rasa, tu tandanya dah letak hati. Itu tanda dah cinta. Jaga-jaga tau. Jadi tipuan ni sangat halus. Nanti syaitan akan datang, tak apa, kau pun suami kau selalu tinggalkan kau sibuk kerja. Apa salah kau cari kawan? Kawan, tak apa. Kawan ni kawan lah, tak apa. Tapi jangan sampai jatuh cinta. Jangan sampai jatuh cinta. Ini nama derhaka dengan suami. Dia telah serahkan raga dia. Dia bagi dua. Satu dekat suami dia, satu dekat lelaki lain. Dan kadang lelaki lain pula ada isteri. Kalau lelaki ni tak ada isteri, dia pun tak ada suami, tak apalah kau nak kahwin sangat, kahwin lah jadi bini kedua, ketiga, keempat, tak ada masalah. Tapi sebab dia ada ikat dengan suami dia, sebab tu dia tak boleh letakkan jiwa dia secara peribadi pada orang lain, pada lelaki lain. Kalau dia nak sayang kawan lelaki, kawan sekolah, tak apa. Tapi kalau dia ada khusus. Ada khusus. Seorang lelaki ni yang dia, kalau tak dengar suara dia rasa resah. Dan lelaki ni tak dengar suara dia rasa resah. Itu nama apa tu? Rasa apa tu? Tu ada satu rasa yang orang faham rasa apa ni. Maknanya dia telah cinta. Dia dah bercinta. Hati-hati, ramai orang ketipu ni. Nanti syaitan nafsu nanti dia kata, dia bagi alasan. Tak apa. Suami kau kan dulu kan pernah ada kasih. Ini lah masa kau nak tunjukkan dia, kau ada kasih. Tak tunjukkan dia, kau dia ambil. Boleh tahu dia ada seorang ada kasih. Kau tak boleh ada kasih. Satu. Nafsu, syaitan, dia buat skrip supaya orang terpedaya. Dua. Kadang-kadang dia bagi alasan apa tau? Kau cinta dengan dia, nanti kau boleh tarik dia pada kebaikan. Dua. Jaga-jaga tau. Jaga apa Ni banyak berlaku orang tangga. Dia ada kawan rahsia. Dia ada kekasih gelap. Walaupun orang tak gelap, tapi dia ada kekasih gelap. Kasih sayang dia terbelah dua, tak perlu sedap. Ini yang kalau pasangan tahu, dahsyat. Kita pun tahulah akibat dia kan. Kita pun tahu akibat dia. Jadi, hati-hatilah. Hati-hatilah. Syaitan ni, dia dengan nafsu ni, dia menipu licik. Kalau kita tak sedar kan, tak perasan, orang kata kantoi. Betul. Jadi, jaga-jagalah. Jangan sebab perkara ni menyebabkan kita dicop derhaka tanpa sedar. Bukan suami cop derhaka, suami tak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Nak mati tiba rasa kadang-kadang Allah balas dunia lagi kan.
Allah bagi hati dia resah. Tak tahu kenapa. Dia tak ada bahagia. Itu sebagai hukum kat dia kerana dia curang pada hati. Nanti dia akan berterusan jadi benda lain. Jumpa, rindu, sayang. Dia akan berterusan. Bila sayang jumpa nanti nak pegang tangan. Dia akan terus. Saya tadi dia cuba, okay, pasal pertama buat macam ni. Pasal kedua buat macam ni. Pasal ketiga buat macam ni. Sampai tak sedar kadang, jatuh zina. Dia jaga. Lepas tu dia kata adab lazim Ustaz, dia. Ustaz nak tanya, kalau macam kata kita sedekahkan pakaian suami yang lama-lama tapi kita tak minta izin dekat dia, kira kita berdosa ke Ustaz? Dosa. Pasal, ya ke? Bila tahu dia secara general tak? Bang, abangnya baju ni banyak tak pakai ni elok-elok. Nanti lah bang, saya kemas-kemas, saya tengoklah benda-benda rasanya abang tak pakai, saya bagilah. Okey kan? Okey. Tu okey. Pasal ada yang dah terbagi Ustaz, pasal tak tahu kemas-kemas tengok yang lama-lama tu dah tak pakai tapi masih elok, kita bagilah dekat orang kan. Dia minta permission. Minta permission dengan dia. Masih Ustaz. Dan memelihara harta suami tu. Harta suami dia. Baju lama suami nak bagi orang pun kena minta izin. Faham Ini kan hati kita nak bagi pada orang tanda cinta. Betul tak? Yang mana hati kita ni milik suami kita. Milik dia. Jangan bagi pada orang lain. Nanti malaikat catit, malaikat cop sebagai neraka. Sekarang tak nampak apa-apa lah. Mungkin boleh rasa tak ada apa-apa, boleh selindung tak ada apa-apa kan. Arlin tanya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya kalau kes dekat pejabat kan, macam atasan kita memang ada masalah curang, skandal suami orang dan isteri orang. Kita memang tak mampu nak tegur. Jadi apa yang patut kita buat? Namanya kita doakan dia lah. Saya dengar kadang-kadang tak tahulah. Banyak berlaku pejabat. Kalau kita dengar cerita pejabat agama Ustaz yang jaga bahagian rumah tangga ni, dia kata kadang-kadang diorang ni jumpa hari Jumaat. Diorang jumpa hari Jumaat. Diorang jumpa hari Jumaat, waktu sembahyang Jumaat ni. Pada tahu waktu sembahyang Jumaat ni pejabat agama ni sembahyang. Jadi adanya kes-kes yang sampai dahsyat dan berteruk dalam berzina, diorang pergi sewa hotel. Dia keluar dari pejabat dia, dia pergi sewa hotel mana-mana, yang rehat 2-3 jam tu, 2 jam setengah tu. Lepas tu, lelaki ni sampai Jumaat, dia pergi buat WhatsApp. Dan saya pernah, wallahualam, dulu kawan saya, dia duduk Perak. Tapi dia duduk Kuala Lumpur, sebab dia tak kerja, dia kerja Kuala Lumpur. Dia cakap dengan saya, dia kata ni, aku boleh tunjuk kau list ada grup-grup yang weekend husband, weekend wife ni, bukan semua lah, saya kata bukan semua, saya tak yakin bukan semua lah. Ada yang tak ada ikut syariat, dia kata, mereka ada pasangan masing-masing. Pasangan cinta ada ke? Saya kata dia kata, I will show you the list. Dia tak ada ke tau. Ni kawan saya kerja Telkom lah. Saya dengar takut lah. Kenapa lah peringkat ni? Tapi dia balik dengan isteri dia baik. Dia balik dengan suami dia normal, nampak normal. Tapi di sebalik tu ada benda yang tak baik berlaku lah. Kita nak tutup dengan siapa? Kita nak tutup dengan Allah. Allah tak tahu apa tu buat. Tu jaga-jaga lah. Kasih sayang ia dengan segala kerabat suaminya. Kasih sayang ia dengan kerabat suaminya. Maknanya mak mertua ke. Dan segala anak suaminya. Kalau dia ni isteri kedua ke ketiga je. Pertama ke suami dia ada anak dengan isteri kedua. Dia juga kena letak kasih sayang dia pada anak-anak madu dia.
Bukan mudah nak buat. Tapi ada orang buat. Dan memelihara ia daripada maki-maki anak dia. Jangan marah maki-maki anak. Ini salah. Dari segi agama salah. Tak kira lah anak dia ke, anak madu ke. Anaknya. Dan memelihara pula daripada melawan perkataan suaminya. Bangkang perkataan suaminya. Ini bukan mudah lah. Tapi inilah jalan ke syurga. Arti sebab tu perempuan lelaki ke, dia kena jangan layan, perempuan jangan layan lelaki, jangan jawab WhatsApp lelaki, jangan bercerita peribadi kat lelaki. Bila mula bercerita peribadi kat lelaki, kali tu syaitan akan mainkan peranan dia, agar mereka ni jadi rapat, yang rapat tak salah. Tak salah dia rapat. Tapi nanti ada hati itu melahirkan cinta. Daripada cinta ni lah yang menyebabkan manusia yang buta. Dan dia akan bagi alasan-alasan macam-macam membenarkan perbuatan kita. Sama bagi. Syaitan dengan nafsu cakap, tak apa, dia kata, tak apa. Atas niat dakwah ke. Dia bagi alasan tu tau. Pokoknya kau happy. Kalau kau tak happy kan kau asyik marah suami kau tak guna. Kau ada benda yang happy kan kau. Dia bagi macam alasan. Dosa tidak boleh dikabul dengan dosa. Maknanya dia kata kalau kau tak ada kawan, nanti kau semua kau tak baik, suami kau setinggalkan kau. Eloklah kau ada kawan, kau ada kasih, pokoknya hati kau tenteram. Dosa tak boleh kabul dengan dosa. Sama juga macam ulama kata, kalau lelaki ni, dia nak kahwin, dia ada kehendak kat perempuan. Cuma perempuan dia terseronok, tapi dia tak nak kahwin. Waktu tu dia berusaha. Dan ulama yang kata tidak boleh lelaki ini mengeluarkan mani dengan tangan. Kenapa? Yang disuruh adalah berpuasa. Maknanya dosa ni nak tutup dia kena cover dengan puasa. Puasa ni benda baik. Zina ni benda sangat jahat lah. Tapi kalau zina ni ditutup dengan mengeluarkan mani dengan tangan, tak boleh. Sebab apa? Itu dosa. Tu pada kebanyakan ulama beberapa gitulah. Dosa tak boleh cover dengan dosa. Okey, Diana tanya apa? Ustaz, saya ada dua soalan. Satu, macam mana kalau kita sebagai isteri orang ni, kita suka tengok lelaki lain handsome dan kita cakap dalam hati kita handsome dia ni. Yang kedua, kawan saya, mak mertua dia kata dia dah tawar hati dengan menantu dia ni lah. So menantu dia ni macam dah kecil hati Ustaz. Tapi macam mana dia nak lahirkan kasih sayang sedangkan dia dah berkecil hati dengan perkataan mak mertua dia? Lelaki, perempuan jangan tengok lelaki. Dan lagi salah membandingkan lelaki. Dia kata, abang ni boroi lah, tengok. Dia sebut nama lelaki lah. Abang ni boroi lah, tengok bat. 4-6 step kan. Wah, jumpa bat dekat bentung, tengok bat bang. Bersinar, berkilau, bercahaya. Dia puji bat lah. Dia lelaki ni boroi ni. Bat tu tengok 6 step. Saya tanya orang lelaki lah. Perempuan yang jawab. Apa perasaan kita bila perempuan bini puji orang lain handsome depan kita? Terima kasih Ustaz. Meluat Ustaz. Bagi suruh cakap. Betul tak suka orang? Betul eh? Saya pun tak suka. Betul Ustaz. Tak suka Ustaz. Betul tak? Suka tak orang kata, bang pelakon ni bang handsome, baik, kaya, gedung di darat, kapal di laut. Wah. Dia ada begitu. Itu dah lebih. Dia dah lebih. Cemburu Ustaz, cemburu. Nanti aku pakai bedak baru tahu. Jangan cakap gitu. Bang, tengok bang, 70. Apa? Misalnya, kat Siti tak kat Siti? Nak cakap tu, nak tanya kat Siti buatan betul tak? Apa? Dark, tall, apa? Apa pula tu? Mungkin kat tu? Tall, dark and handsome. Tall, dark, handsome. Bang, tengok bang.
65 bang. Tengok cara dia berpakaian. Dia rujuk pada seorang lelaki lah. Tall, dark, handsome. Dia dark, handsome. Abang tidak handsome. Dark juga. Dark handsome. Demo dark handsome. Dia dark handsome. Demo dark handsome. Tak, Ustaz. Cakap tak tu orang aku, Ustaz. Tak, tidak orang Kelantan kata apa buat tidak. Dok. Dok. Demo dark handsome. Tak. Orang Melaka dark ni kata budak. Ustaz, kalau memang Boleh. memang So, orang Melaka jadi kau nak cakap tak jadi. Ustaz, kalau memang saja Dia- memuji, contohnya tak kira lelaki atau perempuan. Kata masa kita tengok film, oh dia ni yang cantik, yang perempuan ni lawa matanya, orang lelaki ni handsome. Kira salah juga ke Ustaz? Jangan sebut apa pasangan. Tanpa niat membanding lah. Cuma pujian kepada perkara yang kita lihat. Tapi takut cacat hati lah. Oh, okey. Dia memang kita tak banding-banding. Tapi sebenarnya lelaki tak boleh nak cakap apa, betul tak? Terima lelaki kan kita dah tua. Betul tak? Kadang-kadang masih aku terasa Ustaz. Memang kadang terasa. Tapi tu dia katakan jangan membanding-banding lah. Yang kita jangan cakap dengan isteri kita kata tengok tu Mak Limah tu. Mak Limah tu bergaya lagi lah. Dia umur berapa? You umur berapa? You buta tau. Tapi you ni nampak macam 65 dia kata. Mak Limah tu 65 tau. Nampak macam 43. Mesti perempuan tak suka, betul tak? Dia kata, bang, suara Bilal tu kalau azan, saya terpesona bang. Hui. Macam kau? Boleh? Setiap kali azan dia kata, bang, Bilal ni azan saya rindu dengan azan dia. Wah, sudah lebih. Sudah lebih orang kata. Sudah lebih rindu sama azan Bilal. Abang kalau azan jadi sengau. Allah. Mestinya aku azan. Wah, bang, imam ni baca sedap lah. Bergetar hati saya. Wah. Cuba kita kata dengan perempuan. Budak tadi kan, you punya kawan suara sedap lah. Bila dia cakap bergetar tulang rusuk saya. Macam. Apa perempuan rasa? Tumpor Ustaz. Apa? Penampor? Amboi. Tumpor. Tumpor apa? Bengang Ustaz. Oh, bunga. Tumpor tu orang Perak kata macam musnah lah. Orang Perak dia kata. Oh, tumpor. Tumpor kan? Tumpor. Oh, ya ke? Dua diri Ustaz. Dua tu. Macam luar le. Jangan ambil comparison lah. Apa yang Allah bagi kat kita, itulah terbaik untuk kita. Mungkin Alhamdulillah. mungkin kita kata, Kak, untung lah Kak, suami Kak ni 65 tapi handsome. Tak tahu Kak tu kata, kau tak panggil suami aku macam mana? Dia Frankie aku tau. Walaupun dia handsome, dia Frankie aku. Dia pernah lempang aku semalam. Ni nanti kata lah. Dia pula kata, tak apalah suami kau boroi ke botak ke, tapi suami kau baik. Dia kata gitu pula. Betul tak? Mana tahu dia gitu? Dia tanya, suami pernah pukul? Tak pernah. Pernah terajang? Tak pernah. Pernah lempang? Tak pernah. Dan dia kata, tak apalah suami kau tak handsome, tak apalah. Dan dia kata kan, daripada suami aku handsome ni ganas. Betul tak? Jadi apa yang ada kat perangai kita ni, itu yang terbaik buat kita lah. Ada orang Allah nampakkan pada mata dia, pasangan dia cukup handsome. Walaupun muka macam orang pecah rumah. Tahu? Orang yang tengok, ya Allah bodohnya. Tak handsome. Tapi pada mata dia, you are my hero. Tahu? Ada orang abang letakkan kat suami, isteri ni, walaupun dah tua, tapi dia rasa ini yang paling best. Siapa yang letakkan? Abang letakkan.
Betul. Alhamdulillah Ustaz. Walaupun tersama rebuban, tersama jalan kuda tongkat, tapi Allah letak dalam hati dia, inilah permata hatiku. Dia orang gitu lah. Dan suami, isteri dia pula, Allah letak dalam hati dia, tengok pasangan dia, you are my hero and always my hero. Walaupun dah terlentang dengan stroke, dia kata inilah manusia yang bawa aku pada Allah. Inilah manusia. Walaupun kami kadang bertengkar bergaduh, saya faham. Tapi inilah manusia yang terbaik yang Allah kurniakan kat aku. Dia boleh rasa itu. Walaupun suami dia memang tak sempurna. Okey. Tadi dia nak tanya tentang mak mertua. Satu, dia punya first policy, jangan berlagak hati. Jangan sensitif sangat. Kalau kita sensitif sangat, dan memang kita tak boleh buat apa. Kita anggaplah kalau dia cakap dia macam mak kita lah. Mak kita marah kita kan, mana dia hati. Apa mak mertua cakap, kalau rasa tak puas hati, masuk sini, masuk apa? Masuk sini masuk apa? Keluar sini. Tengah kanan, keluar tengah kiri. Masuk sini, keluar sini. Jangan masuk sini, pergi sini. Betul? Kalau kita masuk sini, pergi sini, lepas tu masuk sini, tu yang kecil. Jadi kecil. Jangan bagi ruang perkataan-perkataan manusia yang kita tahu dia akan menyakitkan hati kita, jangan bagi ruang dia masuk dalam hati kita. Apa? Nanti kita sakit hati. Yang sakit hati itu bukan dia, yang sakit hati itu kita. Jangan bagi kuman-kuman perkataan ni masuk dalam hati kita, dia menyebabkan hati kita sakit. Dan nak buat macam mana? Nak lawan dia hati. Betul. Nak buat macam mana? Ya Allah, engkau takdirkan dia cakap. Engkau yang takdirkan mulut dia cakap macam tu, ya Allah, pada hari ini. Ya Allah, aku ni lemah, aku terasa. Tapi aku tahu ini adalah penghapusan dosa aku. Mungkin dulu aku pernah cakap dengan orang macam ni atau lebih teruk. Engkau tak nak siksa aku ke akhirat. Dan aku pun tak sempat minta maaf dengan dia. Jadi engkau balas aku, ya Allah, atas muka bumi. Orang lain sakit hati aku pula. Ya Allah, ampunkan aku atas dosa-dosa aku yang lalu. Boleh tak itu? Boleh tak cipta skrip tu dalam hati kita? InsyaAllah boleh Ustaz. Tapi kena merenung lah sejenak. Merenung sejenak. Jangan cakap balik dengan mak mertua. Mana kuburnya Sabariah? Aku hairan kenapa Tuhan menjadikan kau manusia. Sepatut Tuhan jadikan kau binatang. Alah kasih mak mertua. Allah kasih. Allah kasih, mak datuk kasih, jangan cakap begitu. Patutnya Allah jadikan kau binatang. Digeram mak mertua tipu kan. Itu tak logik lah, Pat. Geram lah. Tapi ayat tu sampai sekarang saya ingat Ustaz. Tapi tak logik lah. Betul tak? Engkau kerja kontrak, bini kau tak balas surat kau, bini kau duduk Singapura, Singapura dengan Malaysia tak ada pasport tu. Kau pergilah Singapura cari dia. Kan dia ada rumah mak dia. Kenapa yang kau pergi sampai buta? Itu yang aku geram tu. Sampai duduk bawah rumah. Dia duduk bawah kolong. Pengarah dah suruh Ustaz. Ya, pengarah pun satu. Geram lah. Kenapa dia menyesal diri? Sampai buta. Ni, Kasim, selamat. Abang Kasim. Itu. Sabar. Masa tu tak belajar muhimah Ustaz. Pergilah Singapura, pinjamlah duit kawan. Pergi Singapura, ya, ini kau dulu. Allah, geram lah. Sampai buta-buta tak buat apa. Atau susah sangat kau kahwin lain. Apa yang paling sangat? Dua pilihan. Buta. Kanan tak tanya lama sorry Kanan. Lama Kanan tak tanya. Apa ya? Ustaz. Kanan jadi mikrofon tu apa? Boleh. Tak, okey dah on dah ni. Okey. Ustaz, macam
ada yang macam kita ini kejadian yang biasa kan Ustaz, macam mak mertua dia bila anak dia dah kahwin, dia tidak menerima menantu tu dengan dengan apa Seadanya. dengan tangan terbuka. Jadi kalau kata balik kampung, dia akan lebih menghargai dia macam, oh anak aku balik, tak apalah bini dia tak nak balik, macam gitu ke, macam itu kan. Jadi ini yang selalunya Banyak yang berlaku. jadikan problem, jadikan menantu ini tidak dihargai. dia tidak menerima menantu sebagai sebahagian daripada keluarga kan. Jadi yalah ini pengajaran bagi kita, bagi Kak Ina. Tapi the thing is that inilah dilema kebanyakan pasangan rasanya. Memang. Dia sebab tu orang kata bila kita kahwin dengan seorang ni, kita akan kahwin keluarga dia. Maksudnya kita kahwin dengan dia, kita akan tanggung perasaan dia, kita akan tanggung apa perangai dia, dan kita akan kahwin dengan keluarga dia, kita juga akan tanggung perangai keluarga dia. Kalau adik ipar dia nampak strange, kita akan tanggung juga. Kalau kakak ipar kita mulut reza, kita akan tanggung juga. Kenapa? Kita akan kahwin keluarga dia. Menantu selalu akan boleh terima Ustaz, tapi mak mertua. Mak mertua ni dia memang nyonya mantul ni geng, kadang-kadang. Nyonya mantul ni geng. Kita yang belajar agama ni, kita kena tahu apa saja dia terima ke tak terima kita ke, dia layan kita ke, dia anggap kita orang asing ke. Satu, first kita tahu ini Allah tetapkan. Ini Allah takdirkan. Jadi tanda redha yang ketetapan Allah ni, Allah tetapkan dia tak mesra kita. Allah tetapkan. Dia dosa itu satu hal dia. Betul. Bukan kita redha dengan perbuatan dia yang buat tak tahu kita. Kita tak suka benda ni, benda tak bagus. Hubungan mak tua dengan menantu yang tak buat tak tahu, tak suruh kita, ni tak bagus. Memang kita tak redha buatan tu. Tapi kita redha atas benda yang atas lagi, ini takdir Allah menetapkan dia memang tak dapat aku. Dah. Betul tak? Bila kita redha dengan takdir Allah, tanda kita redha, definisi pada redha ialah suka hati dengan ketentuan ilahi. Kadang-kadang kita ni menantu dia, menantu yang tidur semejit, makan semekut, muka pun tak cantik. Menantu-menantu dia yang lain, lawyer, magistrate. Kita ni ahli muzik. Contoh. Dia tengok menantu dia lain orang yang ada kedudukan, ada pangkat. Kita ni hanya orang biasa. Kita ni siapa? Apa nak jadi? Sampai pencen jadi kerani. Apa nak jadi? Kita tu. Dia kalau cerita dengan orang, wah menantu saya yang lawyer tu, lawyer. Menantu saya yang jurutera tu, jurutera. Menantu saya yang arkitek ni, arkitek. Tapi nama kita tak senarai. Mana ada orang cerita menantu saya yang kerani tu, orang tak cakap tau. Orang tak cakap. Kalau popular dia lagi cakap, menantu saya yang awak tak kenal ke? Dia selalu untuk TV. Ni yang nama ni. Selalu dengar Ustaz. Selalu dengar comparison menantu-menantu. Yes. Ustaz, kata orang pengalaman kita dengan mak mentua tu sebenarnya adalah untuk kita pula menjadi mak bapak mentua yang baik. Yes. Supaya kita jangan buat begitu kat menantu kita. Kita cerita dengan orang, menantu saya seorang ni, alahnya seorang ni, tak boleh pakai kerja beli biasa. Tak boleh, tak gitu. Betul tak? Dia boleh pakai, tak boleh pakai. Sekejap. Dia mulia tak mulia adalah dia takwa tak takwa. Kalau dia pangkat dan dia takwa, dia bagus. Maknanya kasih sayang mak ni pada menantu ni, dia tak boleh membezakan atas kedudukan. Biasanya yang tak sayang tu, biasanya yang tak sayang menantu tak nak balik. Yang menjaga dia masa sakit, yang dia tak sayang. Yang tak nak tunggulah dulu sakit dalam menjaga dia. Siapa nak jadi? Siapa?
Nas, Saya, tak saya? ya, kita atur strategi lah pikat hati mak mertua. Ibu dua itu tolak tepi. Yang Yalah. penting kita pegang hati mak mertua. Nampak itu. Betul lah. Betul tak, Ustaz? Sebab dia kehormatan pada mak mertua ni sama macam kehormatan pada mak. Dia sama tara dengan mak kita. Dengan mak. Lepas tu kita dengan mak mertua kita tak pakai wuduk. Sama macam kita dengan mak kita tak pakai wuduk. Hormat, kasih sayang pada mak mertua, pada mak angkat sama. Ni 3 mak yang ada dalam kehidupan kita lah. Tapi cuma mak angkat ni tak boleh sentuh, tak boleh peluk, tak boleh cium, pada bukan haram. Tak boleh ada berdua-dua dalam rumah dia. Mak mertua kita umur 50, kita umur 30. Mainlah makan, tak ada orang dalam rumah. Ni mak orang tua, mak angkat. Kita berdua dengan dia kat rumah dia makan. Walaupun dia kata ni macam mak kita, tapi sebenarnya kita sedang apa? Bersekududukan. Faham tu dengan mak angkat ni ada had lah. Okey, siapa tanya lagi? Satu. Ustaz, nak tanya. Yang zaman sekarang lah, bukan zaman kita dulu-dulu, kita mak mertua nombor 1 sebab dia suami kita tu nombor 1 kan. Tapi sekarang ni macam mana kita nak ajar menantu yang seolah-olah kita kena mengalah dengan dia. Bagi dia 5 rumah. Kita doakan dia lah. Budak sekarang tak macam budak orang dulu lah. Memang itu kita kena akui. Budak sekarang tak tahu dulu. Kita dengan pasangan kita tak sama macam dia dengan pasangan dia. Ada budak sekarang dia tak suka, tak nak. Walaupun bini dia ajak pergi mak mertua dia kata dia tak nak. Tak macam orang dulu. Orang dulu dia lebih mesra dengan mak mertua dia. Dia mesra dengan mak mertua dia. Saya dengan bapak mertua saya masa saya berkahwin, saya dapat tahu bapak mertua saya ni ajar Quran kat masjid. Saya pernah duduk depan dia beberapa kali, betulkan Fatihah saya pernah duduk depan dia. Betulkan saya punya Fatihah, saya punya surah Razim. Saya ngaji Qul Huwallahu Ahad. Dia ingat lagi, dia kata, Kul kau pegang sini gitu. Kul tak ada angin. Kalau kaf, kul ada angin. Saya ingat lagi apa dia ajar saya. Lagi kita tak anggap perempuan ni macam mak kita. Lagi tu kita memang tak sama, betul tak? Mak lain, mak tu lain. Tapi kalau boleh menjadi sama tu lagi bagus. Dia sayang tu. Jangan banyak saya tengok drama lah. Drama ni memang banyak orang negatif. Betul tak? Kalau cerita Melayu tu, kisah dia sama je. Perempuan ni bergaduh orang tua, lepas tu dia gaduh dengan suami dia, lepas tu ada orang ketiga. Yang tempat dia meluahkan perasaan. Dan orang ketiga ni lelaki. Cerita dia sama, standard, sama je. Perempuan ni memendam perasaan. Lepas tu kalau lelaki ni ada isteri. Isteri dia, mak dia tak suka dengan isteri dia. Jadi dia sekepit antara isteri dengan mak dia. Ini standard format cerita Melayu. Dan kita yang melihat cerita gini, lama aura ni dia masuk dalam diri kita. Lepas tu nak kena ada rasa kasih. Kena ada rasa sayang. Keluarga suami kita, keluarga isteri kita. Adik ipar kita susah, kita kena rasa macam adik susah. Apa kita tolong, kita tolonglah. Walaupun tak sama kan. Kita pun tak mampu sangat nak bagi. Kenapa? Kita lihat macam adik susah. Kalau boleh ada perasaan itu, adalah nanti kasih sayang dengan kerabat suami, kasih sayang dengan segala anak suami. Ada setengah anak suami bukan anak kita, bukan anak tiri. Bukan anak madu. Bila dah sayang, tak adalah maki-maki anak dia, maki-maki anak kita. Lepas tu lidah ni nak kena jaga-jaga lah, terutama bila marah. Bila marah, akal ni dia tak ada. Yang kontrol nafsu. Tu dah keluar perkataan-perkataan yang kadang-kadang sangat menakutkan. Dia jagalah. Lepas tu misal. Tu yang sebenarnya susah tu.
Lepas tu nak kena hati-hati je. Okey. Amboi, ramai yang tanya. Sila. Alan. Engku Ima. Chan. Namanya apa? Nur Syahidah Salan. Namanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau ada satu colleague kita ni, office mate kita, lelaki lah, bujang, dia selalu datang tanya pendapat dekat kita tau. Jadi kita nak kena, saya buat macam apa yang dia tanya saya tu, saya akan cerita balik dekat suami saya dengan harapan macam dia okey lah kalau orang ni tanya pendapat kat kita kan. Ke macam mana Ustaz? Kena minta izin Ni yang terbaik suami kita tahu. Maknanya apa yang saya nasihatkan dia tu, saya cakap suami saya cakap gini-gini lah. Macam tu. Boleh ke Ustaz? Boleh. Itu yang terbaik. Suami kena tahu yang kita ada beri nasihat pada orang. Takut nanti tiba satu hari keluarga, dia cakap suami kita, bang, isteri abang ni, saya rapat dengan dia, saya selalu sembang dengan dia. Saya selalu cerita pribadi saya untuk dia beri nasihat. Waktu tu, payah. Waktu tu suami kata, awak tak nak cerita dengan saya pun? Joya tak nak cerita dengan Abang Iman pun? Abang Iman kata. Lama kan dia lapar dengan dia. Ada abang 8 tahun. Tak nak cerita dengan abang pun? Macam ada rahsia yang tak ada kamu. Berat. Syaitan ni dia main peranan gitulah. Nak hubung rumah tangga orang. Mesti cerita dengan dia. Mesti cerita dengan suami. Abang, tadi ada budak lelaki ni, budak pejabat. Dia ni ada masalah rumah tangga dia. Jadi saya pun ceritalah pengalaman kita, pengalaman orang lain. Abang berdapat macam mana? Abang berdapat elok awak nasihat dia gini. Okey, besok nasihat gini. Tak. Tapi kalau dia selalu datang, jangan datang kat saya selalu lah. Awak ada masalah, awak pergi cerita dengan orang lain lah. Jangan, saya sekali selalu cerita. Cakap terang-terang dengan dia, nanti mendatangkan fitnah pada keluarga kita. Awak ada keluarga, saya ada keluarga. Kena cakap direct. Kalau dia singgung. Nanti kalau isteri awak tahu pun tak bagus, suami saya pun, saya cakap suami saya, awak datang lagi pun tak bagus. Jadi, kita boleh ada had kita untuk cakap, untuk mengelakkan fitnah pada hati keluarga pasangan kita. Tu kena jaga-jaga tu. Memang suami kata okey mula-mula, dah lama dia pun syaitan masuk dalam badan dia. Dia kata, lama dia mungkin lah. Nanti dia ada masalah di cerita. Kita pula penat dulu tu, dia kata, bang ada masalah abang saya tu sendiri lah, abang dengan suami. Nanti dia cakap, saya tu sendiri. Joya dekat office, bila Abang Iman cakap masalah, Joya kat office, yang budak lelaki tu jumpa Joya tu, yang cerita minta nasihat tu, Joya bagi. Bila abang pening, abang tanya dengan Joya kata, fikir sendiri. Dia mula cakap. Setelah 5 tahun dia pendam, hari tu dia cakap. Pernah dengar dari sini? Atau cerita dongeng? Ada Ustaz. Ada tak cerita begini? Ada Ustaz. Kita balik kerja, bang, tadi bos cakap gini dah bang, kelakar lah bos orang amboi. Besok balik kerja dia lagi, bang, tadi bos tu pakai tie biru. Wah, she looks tall, dark and handsome bang. Dia kata tu. Lusa dia kata, bos, bang, tadi bos tu belanja saya makan nasi lemak lah, sedap juga nasi lemak tu, orang RM11. Sekali. Minggu depan kata lagi, bang, bos tu rasa dia senyum dia menarik lah. Senyum pula menarik lah. Minggu depan cakap lagi, bang, bos saya tu bang, dia tu ada masalah rumah tangga tu. Sudah. Bulan depan cakap lagi, bang, bos ni dia dah bercerai punya. Suami dia kata, kau ni bos, apa pun kau? Bos, apa pun kau ni? Apa pun kau? Alah, tu lah tu, encik. Encik ni, lelaki tu. Kau dah soal dengan dia Kau cerita sama dia, kau sebut lah, kau hatip nama dia hari depan aku. Kau ada taruh hati kat dia. Padahal perempuan tak taruh hati kat dia. Kau rasa teringat dia, kau cerita dia, kau pandang ini, kau banding nak dia, kau pergi kedai, kau sebut nama dia. Nampak? Kau rasa orang kat dia ke? Ni buat kat ni, tak sedap dengar ni. Tentang aku ni bukan macam buah kau, aku tak kaya. Aku tidur semejit, makan semekut.
Aku tak handsome macam bawang kau. Kau tak ada suruh aku. Kau suruh nak bawang kau. Entah aku ni dah botak. Aku ni dah rongak. Bila perkataan tu keluar dari suami, dia luahkan rasa hati dia, dia pendam nama, dia cakap. Masa tu ada something is cracked somewhere. Hubungan ni jadi tak berapa. Betul tak? Hubungan ni jadi tak berapa cantik lah. Nak repair crack ni, retak ni, nak repair crack ni, kalau retak tu dalam, nak kena takut, nak kena ketuk, nak kena senyum balik. Kalau crack sikit, pakai apa buat? Orang macam ni tak nak tahu. Apa tu Ustaz? Macam Ini mana? letak, pakai apa? Kasih tampal Ustaz. Tampal lah semua. Tengoklah kalau minor crack tu kita pakai sealant je. Tengoklah. Kalau major crack? Major crack tu tengoklah Ustaz. Kalau teruk sangat dia punya structure tu kena hacking balik and then cement balik. Hacking pun sakit buat. Tu lah. Tu hacking. Tu hacking. Hack. Nak betul kata sakit hati. Kenapa? Crack tu lebar. Yang paling takut bukan crack. Yang paling takut bukan jadi crack. Yang paling takut jadi crack. Kan tahu kata, budak ni dah crack ni. Betul. Ni. Isteri tertekan. Suami asyik cakap, staff dia cantik, staff dia baik, staff dia apa. Dia nak cakap, tak nak lawan. Dia baca dia tak muhimah. Tak lawan, diam. Tahan. Lama? Crack. Bukan crack hubungan berangga tau. Crack apa? Crack apa? Mental breakdown. Distress. Kenapa orang macam crack ni? Dulu kan kita masa budak-budak kan, saya dengar dia ni crack ni. Crack, kenapa crack ni? Crack tu tak betul Ustaz. Yelah crack ni C-R-A-C-K. Betul ke? Tak betul crack. Yelah crack lah, ada benda lain ke? C-R-A-C-K ke apa? Apa je dia kalau otak crack? Retak Ustaz. Tak lah. Saya tanya kenapa dia orang pakai perkataan crack? Kayak mental. Kayak mental lah. Kayak mental. Doa lah dengan Allah. Doa dengan Allah. Ya Allah, rumah tangga aku ni lah. Sihat rumah tangga aku, sihat laki aku. Crack rumah tangga aku, crack otak aku. Ya Allah, engkau peliharalah kami. Daripada gelombang-gelombang yang besar, yang dahsyat, bimbang akan meroboh kapal kami. Jangan itu pun tak apa Allah. Aku ini lemah, isteri aku pun lemah. Kami ini mengharapkan engkau, la haula wala quwwata illa billah, supaya engkau peliharalah bahtera ni, dan kami akan bawa bahtera ni dengan rahmatmu untuk kami sama-sama masuk syurga. Doa dengan Allah lah, minta dengan dia. Tanpa rasa berdosa. Terima kasih salam. Saya ada nak tanya, bukan topik yang ni lah malam tadi. Pasal menghantar jenazah suami kan. Kalau meninggal, kita tak boleh hantar sebab masa tu dah iddah. Tapi macam kes saya, suami saya meninggal di hospital. Jadi masa tu saya ada di hospital and then saya naik kereta tu dengan anak saya lah. Sebab jenazah tu terus diuruskan daripada hospital terus ke kubur. Malam kan. Jadi kubur tu pun tak jauh daripada rumah saya. Jadi saya pun berada di kubur tu lah masa orang kuburkan jenazah suami. Adakah saya berdosa masa tu? Kiranya saya dah dalam iddah kan. Saya balik rumah lah. Saya balik rumah. Saya tak boleh nak balik rumah sebab anak saya nak uruskan jenazah suami. Sebab saya naik dengan kereta dengan suami kan. Kalau kita boleh, kita pergi sabadi tu hantar itu balik lah. Kalau kita boleh lah. Sebab malam tu tak ada siapa. Ya, kalau tak boleh, itu cerita lain lah. Itulah saya nak tanya sama ada saya berdosa ke tidak. Dosa tak dosa tu ikut apa usaha kita yang nak buat pada yang sepatutnya. Kalau kita tak usaha tak boleh, itu cerita lain. Tapi kalau kita tak ada usaha, itu lain cerita lah. Maksudnya apa yang kita boleh untuk avoid yang tu lah.
Okey, Nila. Sila. Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, tadi Ustaz sebut pasal anak angkat. Saya nak tanya, kalau seorang budak perempuan tu, ibu dia meninggal bila dia dilahirkan, so nenek dengan atuk dia jaga yang sebelah mak ni tadi, arwah mak dia jaga, dan bapa budak perempuan ni sementara dia dijaga tu jarang melihat, tak bagi nafkah semua lah. So bila budak ni habis sekolah menengah, memang daripada kecil sampai habis sekolah menengah dijaga oleh atuk nenek. Tapi lepas dia habis sekolah menengah tu, bapa dia nak ambil balik lah. So budak perempuan ni wajib dengar cakap atuk nenek dia yang jaga dia daripada kecil ni ke, ataupun ayah dia? Ayah dia. Walaupun dia tak pernah bagi nafkah Ustaz, tak jarang tengok. Tak bagi nafkah, patutnya datuk nenek ni kena ngadu kat kadi. Supaya bapak dia ni bagi duit. Tapi kalau atuk nenek dia sanggup tanggung. Tak apa, tak apa. Itu dia sedekah pada dia. Jadi kalau dah umur 10 tahun, 15 tahun bapak dia panggil balik, dia kena balik sebab tu anak dia. Kecuali dia rasa bapak dia ni tak selamat bagi dia. Dia dengar bapak dia panggil tak mabuk ke apa benda ke, dan dia perempuan. Dia bapak dia lelaki. Dia boleh minta kebenaran tadi untuk tidak bersama bapak dia. Itu kena pergi mahkamah. Itu je lah. Tapi yang keadaan biasa, dia kena balik lah bapak dia. Oh, okay. Dan nenek dia tak dalam. Faham Ustaz masa. Maknanya dia dah bela yang besar tu memang dah kasih. Memang dah sayang. Tiba-tiba mungkin bapak dia dah kahwin lain, bapak dia dah pindah, bapak dia ajak. Mungkin daripada usia tu, daripada lahir tu, bapak dia takkan tak tengok langsung. Mungkin ada tengok kot. Tapi cuma tak bagi duit lah. Ada tengok. Ada tengok. Jadi bapak dia ni bila tengok tu, mesti ada rasa kasih anak dia kan, anak dia. Yeah. Jadi satu masa mungkin dia nak pindah ke daerah lain ke, dia nak kata main duduk. Ni ada makcik ni, ayah dah kahwin, main duduk. Waktu tu anak dia kena pergi. Dan waktu tu datuk dia ni tak dalam. Sebab bukan anak dia. Ini banyak berlaku pada pasangan-pasangan yang orang kemas lah. Bela cucu daripada kecil. Bapak dia kerja. Jadi kawan. 5 tahun saja mak bapak dia pindah. Sebelum ni bapak dia malam ambil, petang ambil. Kalau tak kuat pun nenek dia panggil, main duduk sini. Sekali bapak dia pindah. Bapak bawa. Waktu tu dia ni dengan datuk dia jadi hangar kat rumah. Pernah dengar cerita ni kan? Nangis keluar kat rumah. Ada. Betul tak? Tengok mantan nangis, tengok kursi nangis, tengok tempat makan nangis. Nak hilangkan nangis ni mungkin 2 bulan. Tengok baju pun nangis. Tengok baju nangis. Sio baju. Macam rumah saya ni dia pernah jaga anak buah. Memang gitulah. Kita bela kucing pun sayang. Kucing. Betul Ustaz, sayang kucing. Saya kan ada satu kucing ni kucing jiran saya, sepupu saya ni. Dia kecil datang sini, saya bagi makan. Dia pernah sakit, dia pernah cedera, dia sangkut kat dawai mana lah, berdarah sini. Anak saya pernah bawa ke klinik. Macam anak lah. Bawa klinik, dia pernah beranak, pernah kami bawa anak dia ke klinik. Tiba saya berkatan, saya balik dia hilang. Tapi beberapa hari tu saya perasan dia macam mengasingkan diri. Dia duduk belakang satu orang, mundur makan dia tak nak, dia macam nak mati. Dah tua lah kucing, dah tua. Kucing tu usia dia 9 tahun. Kucing hari duduk berapa tahun ni? 15. Ya, duration period dia 15. Panjang. Masa tu umur dia 9 tahun. Saya cakap dengan sepupu saya ni. Aku tengok ni nama kucing tu Ija. Dia panggil Ija. Ija ni aku tengok macam sakit. Dah tua dah kata. Adik-beradik dia dah mati. Ustaz Dak Ija. Dak Ija. Orang Melaka dia Dak Ija. Saya cakap dengan sepupu dia. Kucing ni macam tak sakit lah. Tak nak makan. Dia kata adik-beradik semua dah mati. Dia semua belum mati. Aku cakap dengan dia, kau tak nak bawa klinik ke? Dia kata dia pun adik-beradik semua dah mati lah. Barang seekor mati. Adik-beradik dia tu. Dia 3 ekor adik-beradik dia.
Tu saya tengok dia beberapa hari tu, saya nampak dia diam, dia pergi tempat raya dengan sekali. Lalu betul, tapi dia Kelantan. Saya pesan anak saya, ni makanan kucing letak je, nanti dia pandai makan. Tiba dia hilang, saya balik tak ada dah. Kucing, saya cakap betul, saya sampai mimpi dia balik. Saya pernah mimpi dia balik. Saya mimpi yang tengok dia balik. Kucing. Tahu? Itu kucing. Ini yang kita bela ni, cucu kita bukan kucing. Itu orang. Saya kadang-kadang cucu saya duduk rumah saya 2 minggu, nak balik masa sedih ya kadang. 2 minggu, mak dia apa, ada hal dengan kita 2 minggu. Jadi, apa yang kita nak cakap, kalau nak sayang anak orang, mungkin ada hal lah. Itu je lah. Takut jadi macam tadi lah. Dah bela 4 tahun, mak dia bawa. Mak dia pindah Sarawak, mak dia bawa. Lepas tu tengok baju menangis, tengok kursi menangis, datuk menangis, nenek menangis. Saya menangis. Sebulan menangis. Kan boleh terima perpisahan ni. Okey. Bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhan iaitu apabila kita bersambung besok. Besok aku iman, Ustaz. Besok aku iman, Ustaz. Besok aku iman. Hari Senin kita bersambung. Bila nak habis ni? 1 hari baca 1 rangkap. Tapi topik Muhimmat ni topik dia memang menarik Topik macam drama tau. Kisah menantu. Bukan tak ada kisah menantu pun, tapi orang tanyalah je drama. Kisah mentua, kisah pilih kasih. Ustaz nak tanya lagi satu boleh? Ya kat dulu. Ustaz, kita ibu mertua lah kan. Kalau lah kita kata kat anak kita gini, menantu tak nak balik rumah kita sebab anak kita selalu balik 2-3 hari balik. Kita menantu lelaki ke perempuan kat tu? Menantu perempuan. Okey, dia tak nak balik. Dia tak nak balik. Lepas tu sebab selalu balik. Lepas tu yelah biasalah kan. Lepas tu kita pun cakap kat anak kita, tak apalah dia tak nak balik. Dah kamu nak balik, baliklah. Saya cakap macam tu. Ada salah? Tak salah. Saya sebagai ibu cakap macam tu. Tak salah. Sebab dia lelaki. Sebab anak lelaki. Sebab anak lelaki tanggungjawab dia jaga ibu kan. Sebab dia boleh balik ke rumah mak-mak dia tanpa izin isteri dia. Tapi kalau kita punya anak perempuan, yang menantu lelaki dia tak nak balik. Kita kata, dia tak nak balik, kau tinggalkan je dia. Kau balik je. Kita kata, mak, abang tak bagi. Suami tak bagi. Alah, tak kira kau balik, dia tak boleh. Okey. Sebab saya anak kita perempuan. Sebab saya bercakap begitu kepada anak lelaki saya. Tak apa, tak tahu punya anak lelaki. Dia patutnya lebih tanggungjawab dia pada mak dia lah. Tapi kita mak ni jangan sensitif sangat lah. Kita kadang-kadang kena reda lah, kita faham lah dia anak dia kecil, dia sibuk, isteri dia pun sibuk kerja, dia kerja. Masalahnya dia kerja Ustaz. Tapi saya malah bagi anak saya bergaduh, bising-bising. Saya cakap kat anak saya macam tu. Betul. Kalau kita boleh beralah sebagai orang tua yang belajar agama, orang tua yang dah matang, dah masak dalam hidup ni, kita kena pegang macam ni lah. Kau bahagia, mak bahagia. Betul tak? Walaupun kau tak balik ibu mak, walaupun kau hanya video call. Janji kau suami isteri, kau tim, bahagia, mak akan bahagia. Okey Ustaz, terima kasih. Kau kena pindah mana? Pindah kat Kelantan. Kau orang 2 okey tak nak pindah? Okey, boleh. Pasal boleh hidup, boleh. Pasal bahagia okey lah. Mak kau ni risau. Kau nak pindah? Okey, kau pindah. Tak apa. Mak doa, mak izinkan kau dengan doa. Dia formula apa? Kau bahagia, jadi kau jangan berdosa cukup. Jangan kau bahagia dengan dosa cukup. Kau bahagia ada kehidupan kau bina kehidupan kau sabar kehidupan kau, mak dia jawab akan bagi. Kalau kita boleh macam tu, kau bagi aku bahagia. Engkau kaya, engkau tak bagi, aku tak bagi walaupun kau kaya. Walaupun you have everything in your life. Mak pun tak tahu sedih. Kalau ada konsep macam ni,
Tak apalah, biar dia buatlah, dia nak cuba hidup dia kan, nak berdikari, nak meraihkan hidup dia. Kita doakan dia berjauh. Dia kata, ni jangan. Ni nanti hidup rumah tangga tak pekat. Kesian dekat dia. Ni, nak tanya apa? Tak dengar dia. Ni, kau tak dengar. Macam mana pula kalau macam mak ni sentiasa nak suruh anak lelaki tu datang, macam dia mengharapkan nak suruh apa-apa semua nak suruh anak tu datang. Boleh ke macam tu? Mak suruh Nak macam nak mengharapkan anak tu suruh datang, apa-apa kan panggil anak tu, panggil anak yang tu je nak datang. kalau boleh bagi sikit. Hari ni minta tolong anak ni, minggu depan minta tolong anak ni. Sebab kita kena faham situasi keluarga dia lah. Kadang-kadang dia pun ada nak ramai pula. Whatever yang kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Tapi kalau benda yang perlu pada dia, kita kena cakap dengan dia lah. Dan kalau dia kata dia tak boleh, atau apa-apa urusan dia tak boleh elak, sebagai mak, jangan sekali cakap dalam hati, inilah anak daka, ni perbuatannya yang keluar. Walaupun dia berhati yang keluar. Cubalah berkata, tak apalah, dia sibuk. Walaupun kita kata dia masih tak sibuk ni. Cuba pujuk hati kita, tak apalah, Allah dah takdirkan dia tak dapat tolong aku. Takdir ni, kunci kepada jangan sakit hati. Kunci kepada tidak sakit hati. Apa? Takdir. Allah dah takdirkan dia tak berbimat kat aku. Aku ingatkan dia sibuk, tak sibuk punya. Untuk pujuk hati kita, kita kata memang benda ni tak patut dia buat sebagai kita mak dengan anak, tapi on top of that, kita kenapa? Allah dah takdirkan, dia tak boleh himat kat aku ni. Cukup, selesai. Jadi, reda dengan takdir. Apa? Suka hati. Lawan suka hati? Sakit hati. Tak suka hati. Kalau hati dia tak kata tak suka. Hati dia kata sakit hati. Kita yang sakit. Orang lain tak sakit. Kita yang sakit. Kenapa kita nak bersakitkan diri kita? Jadi ada ubat sakit. Jangan pergi sakit. Ada penghalang sakit. Apa? Dah tak takdir. Allah dah takdir. Dah dia tak ada balik. Allah dah takdirkan mi yang aku masak ni bukan dia punya. Aku yang makan. Okey, aku yang melantak habis. Kita masak ni, dia kata nak datang. Kita dah masak mi ke malam dia. Mak, alamak, tak datang mak. Kerana bukan alamak tak datang. Beritahu tidak. Contoh. Kita pula WhatsApp dia. Kau kata nak datang makan mi petang. Alamak, tak dapat. Kita tanya boleh cakap kadang. Ni contoh ni. Kita dah tak patutlah buat sini. Tapi, untuk pujuk hati, jangan sakit hati, takdir. Takdir apa? Mi ni bukan takdir dia nak makan. Bukan rezeki dia yang Allah nak bagi kat dia. Tak apa makan? Suami aku makan 3 pinggan, letak sendawa 5 kali. Alhamdulillah. Bila meletakkan takdir itu adalah benda yang mesti berlaku. Kalau Allah nak ubah, Allah ubah. Kalau tidak, apa secatat petang ni, mi ni bukan dia punya. Gandum yang tumbuh untuk orang buat mi ni, gandum yang tumbuh ni Allah kata ini bukan makanan dia, makanan suami kau. Jadi bila kita boleh pujuk hati kita dengan takdir, kita boleh pujuk hati kita dengan takdir, maknanya kita kuranglah sakit hati. Sama apa nak sakit hati, takdir Allah dah tetapkan, aku hamba aku terima lah. Kalau boleh cakap begitu, cantik. Okey, cukup lah pada pagi ni. InsyaAllah nanti malam nanti, mudah-mudahan tempat saya tinggal ni internet dia bagus. Kita nak buat praktikal salat. InsyaAllah. Nanti boleh join dah lepas maghrib insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua pada banyak kurangan oleh Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tak ada. Yang minum air. Alhamdulillah.